Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab yang baharu iaitu bab yang ketujuh berkaitan dengan respirasi sel. Okey, kita akan masuk subtopik 7.1 iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Okey. Terdapat dua jenis tindak balas metabolisme, iaitu anabolism dan juga katabolism. Dua jenis tindak balas metabolisme iaitu anabolism dan juga katabolism. Kedua-dua jenis tindak balas ini melibatkan tenaga, sama ada membebaskan ataupun menggunakan tenaga. Proses katabolism adalah proses membebaskan tenaga, manakala proses anabolism adalah proses yang menggunakan tenaga. Respirasi sel dijalankan untuk menghasilkan tenaga bagi keperluan aktiviti semua sel hidup. Kita manusia perlukan tenaga untuk menjalankan aktiviti harian untuk memastikan proses dalam badan kita berfungsi secara optimum. Jadi, proses respirasi sel ini dijalankan adalah untuk nak hasilkan tenaga di mana tenaga ini diperlukan untuk aktiviti semua sel hidup. Respirasi sel adalah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Substrat utama bagi respirasi sel ialah glukosa. Substrat utama ni maksudnya macam bahan utama. Bahan apa yang diperlukan dalam proses respirasi sel adalah glukosa. So ingat, respirasi sel ini adalah untuk nak hasilkan tenaga. Kenapa nak hasilkan tenaga? Sebab tenaga ini diperlukan untuk aktiviti semua sel hidup. So, apa itu proses respirasi? Proses respirasi sel adalah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat. Di mana bahan utama dalam respirasi sel ini adalah glukosa. So, maksudnya glukosa ini dia akan dioksidakan melalui beberapa peringkat lah. So, akhir sekali dia akan bebaskan tenaga. Substrat utama dalam penghasilan tenaga. Tenaga kimia yang terdapat di dalam glukosa dibebaskan untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh sel. Betul? Dalam manusia dan haiwan, glukosa diperoleh melalui pencernaan karbohidrat daripada makanan yang dimakan. So, macam mana kita nak dapatkan glukosa kalau kita dalam konteks manusia dan haiwan? Takkanlah kita makan glukosa semata. Tidak. Kita makan punca daripada karbohidrat. Contohnya kita makan nasi, kita makan roti, kita makan cekodok daripada gandum tu kan yang ada karbohidrat. So, karbohidrat inilah yang akan diproses, yang akan dicernakan menjadi glukosa. So, bila dia jadi glukosa, glukosa ini digunakan dalam proses respirasi sel untuk hasilkan tenaga. So, dalam tumbuhan hijau pula, tenaga cahaya diperangkap oleh klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis bagi menghasilkan glukosa. Itu dalam tumbuhan kan. Tumbuhan memang makan karbohidrat semua tu kan. Tapi tumbuhan, tenaga cahaya dia diperangkap oleh klorofil untuk jalankan proses fotosintesis. So, daripada proses fotosintesis itu hasilkan juga glukosa. Respirasi sel, terdapat dua jenis respirasi sel iaitu respirasi aerob dan juga respirasi
aerob. Okay, respirasi aerob tanpa kehadiran oksigen. Okay, respirasi aerob kehadiran oksigen and aerob tanpa kehadiran oksigen. Okay, yes. Dan respirasi aerob berlaku dalam kehadiran oksigen. Respirasi anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen. Okay, so fermentasi ialah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Dalam fermentasi, proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. So, ini lebih kepada respirasi. Fermentasi ini adalah respirasi anaerob.